Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT kerana dapat bersama. Terima kasih kepada Cikgu Sri selaku pengurusi pagi-pagi ini. InsyaAllah saya akan sambung untuk pengajian syarah kitab Tauhid. Kalau kita anak-anak muka surat 234, masih lagi dalam bab yang ke-21, iaitu sikap berlebihan terhadap kubur-kubur orang saleh itu, iaitu faedah untuk dalil terakhir di bawah bab ini. Sebelum kita masuk bab 22, bahagian faedah tu. Jadi muka surat berapa tu, kalau anak ni 234, jadi muka surat tu berbeza 257. Banyak juga beza tu. Maknanya waktu tu kita lebih terkini tu. Dia ada banyak tambahan juga mungkin. Baik, jadi hadis yang faedah pada muka surat 34, faedah daripada nas terakhir. Ana baca sekali lagi nas terakhir. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur wal muttakhidhina 'alaiha al masajid was suruj, rawahu ahlus sunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat kaum wanita yang menziarahi kuburan serta orang-orang yang membuat tempat ibadat di atas kuburan dan meletakkan ataupun memberi penerangan, yang diletak lampu dengan maksud untuk supaya cerahlah kawasan itu. Tujuannya untuk supaya mudah orang pergi waktu malam pergi duduk zikir situ dan sebagainya. Ada maksud letak tu. Hadis ini diriwayatkan oleh penulis kitab-kitab sunan. Baik, kitab-kitab sunan di mana kita hadis besar-besar lah. Baik, syarah hadis ini anda baca saja sebab kita nak pergi pada faedah tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan dengan doa laknat yang bermakna pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah terhadap para perempuan yang melakukan ziarah kubur. Kerana ziarah yang mereka lakukan akan menimbulkan kerusakan-kerusakan. Di antaranya berupa meratap kematian dengan tangisan yang kuat, meraung-raung dan sebagainya. Ketidaksabaran serta terfitnahnya kaum laki-laki terhadap perbuatan mereka. Ini sebenarnya berkait dengan keadaan semasa ni. Sebab dalam riwayat lain Nabi suruh perempuan pergi ziarah kubur. Kita kena fahamlah hadis-hadis sebegini, dia menunjukkan bahawa larangan Nabi ni bersifat semasa. Yang ni pada satu ketika sebelum perempuan-perempuan ni terdidik dengan pendidikan yang baik, maka Nabi tak benar. Sebab apa? Sebab ialah kita kata zaman Nabi, sahabat-sahabat perempuan, sahabat lelaki ke, mereka ni berasal daripada jahiliah. Mereka berasal daripada kehidupan jahiliah. Orang jahiliah dulu kalau pergi kubur, dia ada cara dia. Dia ada cara dia tersendiri. Kalau perempuan agak memang dibayar, ada khusus kumpulan jerit orang. Dia ada khusus. Dan mereka ini diberi upah. Mereka ada fahaman mereka. Pergi juga tarik rambut, koyak baju, meraung-raung dan sebagainya. Mereka dibayar untuk melakukan perkara itu. Jadi kubur itu berlaku pencemaran lah kepada ziarah kubur. Sebab itu pada peringkat awal, sebelum mereka terdidik dengan cara agama yang baik, untuk saddu zara'i itu, Nabi tak benar. Selepas itu Nabi suruh. Dalam riwayat Aisyah itu, pergilah ziarah kubur kepada perempuan-perempuan. Kerana ziarah kubur boleh mengingatkan kepada kematian. Baik. Rasulullah SAW juga melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat ibadat. Atau mereka menerangi kubur tu dengan dipasang lampu pelita, lampu lilat comel lah. Kalau kita tengok dari setengah kubur dalam internet tu, khususnya orang-orang yang dianggap sebagai waliullah tu, tak nampak tanah, bunga penuh tu. Oleh atas bunga, bawah bunga, comel lah. Siap dengan kapet. Setengah tu ada ekam bangunan tu. Perkara itu berlaku mana lebih dahsyat daripada hal ini. Baik. Jadi orang yang buat begitu,
Pergi pula beribadat, duduk berzikir, semaya, baca Quran situ, semua masjid pula dia buat. Dan menganggap doa di kubur orang soleh tu lebih mustajab doa berbanding tempat lain. Semua itu adalah unsur-unsur ibadat. Khat-khat tali tu. Itu memang tak lihat. Sebab hal itu adalah sikap ghulu. Dikira surah ghulu ni melampau. Melampau ni maknanya sudah melebihi daripada disiplin yang ditetapkan oleh Nabi bila ziarah kubur. Langgar tu dikira ghulu. Dan dia ke mana destinasi dia? Boleh pergi ke mana? Dia boleh membawa kepada syirik. Syirik ni maksudnya bila tidak disekat perkara itu, akhir sekali dia boleh timbul pula. Orang panggil perasaan-perasaan, tanggapan-tanggapan bahawa mana orang mati ni boleh makbulkan doa kadang-kadang. Memang berlaku pun. Siapa-siapa dia pergi minta bukan kepada Allah lagi. Minta kepada ahli kubur itu. Dia boleh berlaku gitu. Dan sudah berlaku pun. Dalam video kan, tengok sendiri. Dia minta dengan Habib Nuh sendiri. Di mana? Singapura. Jelas dalam bahasa Melayu. Tu na'udzubillah min zalik. Kalau di Uzbek, kawasan itulah, di kawasan negara-negara Balkan itu, dalam internet anda tengok, ni program muslimat dia lah. Tak silapnya di Bosnia. Boleh tengok sendiri. Dia berzikir. Dia berzikir tu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak silap anak-anak duk kira setiap 25 kali dia kata gitu, dia akan sebut ya Syekh Nazim. Ya Syekh Nazim, ketua tarikat Naqsyabandi Al-Haqqaniyah itulah. Jadi kalau siapa tak tu, kira-kiranya sudah tersasar jauh. Na'udzubillahi min dzalik, minta berlindung kepada Allah. Baik. Apa faedah atau kesimpulan daripada hadis ini? Yang pertama, haramnya bersikap ghulu, yakni melampaui batas terhadap kubur dengan menjadikannya sebagai tempat ibadat, kerana hal ini boleh membawa kepada destinasi. Kubur ni bukan kubur biasa, kubur orang yang dianggap wali. Kubur orang yang dianggap wali, yang ada kehebatan, yang dekat dengan Allah, dia anggap kubur orang gitu. Jadi kalau kubur dulu kan, anak tahulah, diberitahu pada anak. Anak pun tanya juga orang yang terlibat tu. Kubur tu guru tu pun ada orang nak pergi ambil tanah. Nak pergi. Jadi anak tu guru tak benar. Siapa terpaksa pagar, bimbel lah. Sebab ada setengah orang menganggap pelik-pelik. Sepatut kenali lah ni. Ada khusus orang video percuma. Tu bukan kubur. Tak kubur lagi lah. Dia letak gambar tu kenali dia kedai runci. Apa tu untuk supaya laris perniagaan. Anak minta suruh buat, tak saya buat. Dia kata memang jadi, dia kata. Allah uji dia. Dia sebut nak orang tu dia letak percuma, siap dengan frame comel. Okay. Jadi kau gitu sebenarnya destinasi dia telah orang panggil hujur jatuh dia tu, kesan dia tu, implikasi dia tu bukan kecil, besar. Gapo dia? Syirik kepada Allah. Dia boleh pergi situ. Na'udzubillah. Dan kita kena ingat, bila perkara ni disentuh oleh ulama setiap masa, setiap zaman, ada semua daripada dulu lagi, zaman Nabi dulu. Kan kita bincang dah sebelum 5 hari sebagai Nabi nak meninggal dunia kan. Nabi sebut beringat tentang kubur, la taj'alu qabri masajida. La'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Hadis-hadis tu kan kita bincang dah sebelum. Tu 5 hari sebelum Nabi nak meninggal dunia, Nabi sebut, maknanya pentinglah. Sebab apa? Sebab zaman dulu, Yahudi dulu pun memang gitu dah. Mana perangan ni, kesesatan yang berkait dengan ghulu di perkuburan ini adalah merupakan amalan warisan puak-puak sesat. Kena berhati-hati. Yang kedua, ghulu terhadap kubur termasuk dosa besar. Dan dosa besar yang paling besarnya syirik lah. Okey, silakan. Kalau atas jenazah, memang betul dilarang kau. Ada ulama lain. Bagi anaknya setakat anak faham lah. Sebenarnya laringnya itu dia berkait aku tak boleh kawal perasaan tu ya. Sama kita pun ada tak boleh kawal. Misalnya ada berlaku suami dia aksiden. Ni anak tengok sendiri. Anak pun ada dalam majlis. Suami dia aksiden itu teruklah cedera. Mati situ selalu. Parah. Sehingga kita tengok jenazah pun dia jadi lepek, kepik kepala. Celah itu. Teruklah memang anak tengok cedera parah.
Jadi bila dia buka, ni mana kikih lagu ni kan dia siap di hospital lalu dengan kafe ada sebab buat klik tu buka nak tengok. Buka ya. Tak lain tak buka dia putus habis ni. Sambung ni tangan. Tengok tu dia topik pun kejut mana. Mana kata tak boleh lagi kubur ni. Kikih lagu tu. Kikih lagu tu. Tak boleh lagi ni. Reboh tu bangun. Dia macam tak khabar. Anak kata tak boleh ni. Akhir sekali beberapa orang ahli keluarga dia pujuk dan dia tidak benar. Anak kata tak boleh. Kalau setara ni dah duduk rumah ni, kalau pergi kubur ni macam-macam. Dia macam tak boleh nak kawal. Dia bukan buat dengan sengaja tu. Dia tak boleh nak kawal keadaan dia. Anak pun sedih. Anak tengok lah. Maka anak sedih. Hak lagu tu bagi anak. Kalau dalam keadaan boleh kawal, dia pun boleh terima. Dia pun reda, tu tak apa, boleh pergi. Tidak ada masalah. Jadi ada pendapat ulama kata tak boleh pergi pun ada. Tak boleh pergi secara mutlak ada, tapi bagi anak pendapat tu tidak sesuai lah. Yusuf Qadawi kata boleh, tapi tadilah kalau duduk di rumah lagu tu je Subhanallah sebut sana. Bukan isu dia buat dia memang tak buat, jadi kesal dia. Mungkin dia tak bekerja, anak aman. Anak masa tu kecil-kecil lagi. Semua sekolah lagi. Kesal dia. Akhir sekali terpaksa jual kuih lepas. Tapi 3 bulan, 4 bulan juga dia boleh bertahan dengan duit derma. Tapi kebajikan masyarakat support lah dia tu. Tapi hukum mana pun tak cukup lah. Mujur rumah tidak menyewa. Duduk dalam kalangan ahli keluarga. Tapi selama mana nak benar tu keluarga sendiri pun kampung juga. Dia benda gitu kita kena fikir. Jadi lagu tu anak nasihat dia kata tak pergi. Alhamdulillah. Mujur dia dengar. Dia nak pergi. Dia khabar di itu suami dia. Tu. Alhamdulillah bila keluarga dia puja tu maksudnya. Kok kita jahiliah tu jahiliah sampai kita ni pun ada jenis tak boleh kawal. Mati pun dalam keadaan gitu kan. Jadi tak nak kawal perasaan. Lagu tu memang tak ada. Lepas tu kalau pergi kubur dia ada peraturan dia tu. Kalau pergi pula timur fitnah, biasa timur fitnah ni tidak berpakaian dengan kan tidak tutup aurat. Tu memang tak boleh. Takut jadi fitnah. Tak boleh. Sebab kubur ni dia tempat ingat pada mati. Tak boleh. Yang ketiga, tidak boleh bagi wanita sering-sering berziarah kubur. Adapun bila tidak sering atau tidak banyak melakukannya, maka tidak termasuk larangan ini. Jadi hak ni pandangan ni takut jadi benda tak oleh lah. Sebab tu bagi anak kalau nak pergi betul. Jangan sampai mereka menimbulkan fitnah. Syaitan boleh ganggu. Dia pergi dengan ibu bapa dia tak ada masalah. Nak pergi ziarah mak dia. Anak tina belakang. Nak pergi dengan pak dia. Tak ada masalah. Boleh pergi. Sekurang-kurang dia pergi tu hilang. Boleh melepaskan rindu kepada ibu tu. Dan dia doa keampunan dan kebaikan pada ibu. Mana pergi tu ikut sunnah. Kena tahulah. Sebab kita nak semaya, kena tahu tentang semaya. Nak nikah, kena tahu tentang hukum perkahwinan. Hak ni begitulah kena pergi kubur. Biar boleh pahala, kena tahu hukum yang berkait dengan adab ziarah kubur. Sebab kita pergi ziarah orang sakit lah. Tak tahu adab, tak boleh pahala. Orang kafir pergi ziarah orang sakit. Jadi kita orang Islam supaya boleh pahala. Sebab kita makan lah, jadi boleh pahala. Bapa jadi boleh pahala. Bukan kerana makan tu, kerana ikut sunnah. Ikut adab makan. Begitulah juga apa saja yang kita buat pun, kalau kita boleh ikut sunnah Nabi, dia jadi boleh pahala. Kena tahu tu. Jadi hak kita nak bincang ni lebih lagi daripada bab fadilah. Hak ni bab ancaman syirik. Besar lagi lah. Yang keempat haram. Mana duduk hias kubur dengan lampu-lampu dan sebagainya. Tak boleh perbuatan. Nampak doa serupa dengan orang tidak Islam. Dengan pokok ajaran salah. Kerana hal itu merupakan sebab kubur jadi tempat tumpuan, akhir sekali jadi tempat ibadat. Niat pula kita pergi nak berzikir situ. Mari pula satu akidah bahawa kalau kita baca kita boleh transfer pahala macam-macam pula akidah. Tu akidah tu keyakinan. Tu tak boleh begitu. Bahaya. Dan kita kena ingat satu perkara lagi, bacalah dalam kitab mana pun kalau khusus perbezaan dengan ajaran salah, satu ajaran salah berlaku, dia tidak akan mati di situ. Ajaran salah dia bergerak, dia akan naik satu tahap. Dia boleh berkembang. Tak boleh. Sebab tu tak boleh biar. Dia kena mati selalu. Ni duk biar, duk lok ke hati-hati dah. Nak hari majlis haus sikit lagi. Tengok tak percaya. Atas pucuknya pun buat sikit lagi.
Kalau lelok, yang itu main bagi lagu. Dia buat pelik-pelik. Mari buat ni dah. Majlis, maulid. Itu konturah pula hari ni. Apalah. Tak benda tak teruk semua hang tengok belum. Ni. Biar. Kalau biarlah tu macam-macam boleh berlaku. Kat kawan tu tak tahu mana ada, tak ada riwayat pun. Hak tu lama kata cerita ya. Cerita tu. Taik dalam internet tu bila lalu. Ulama kata dah maudhu tu. Nah. Ana pun benda tu terang nak ulama sebut. Kita nasihat kepada kerajaan di Kelantan memilih agama kena bertindak, kalau tidak dosa besar dunia akhirat. Kalau biar benda ni berlaku. Patut pergi punya khabar duk ala tu tak ada tahu dia tu. Bola panggil hari jemaahnya, panggil hari lain pula. Jadi benda-benda gini yang tidak kena berhati-hati. Nah, ya kita masyarakat tahu ke dia? Dia tengok orang buat apa tu tak ada siapa lari tok peti pun tak kata apa. Jadi bimbang kita sebut ni setengah-setengah sebut setara tu tak boleh dah. Padahal ni agama kita ni. Kita bincang tentang agama kita, bukan masalah peribadi ni. Besar-besar pula tu buat dia punya na'udzubillah. Berkaitan dengan apa ni pasal lampu. Duk menerangi kawasan kubur tu dengan lampu. Dia bukan kata tak boleh. Baik kita kata pasal tu kerana nak proses perkebumian. Hal tu tak ada masalah. Orang tak bertikah tu misalnya nak tanam waktu malam. Kena pasal lampu. Hal tu tidak jadi masalah. Lepas tu buh lampu tepi kubur. Kadang-kadang tepi kubur tak ada jalan. Ni maksud tak boleh. Ini kubur tu sendiri dengan maksud kepentingan untuk pergi berzikir di situ. Bahkan bubuh lampu kubur sebab kadang-kadang ziarah kubur boleh. Mengapa ziarah kubur waktu malam? Dia tidak, bukan isu tu kita bincang. Isunya beribadat di kubur. Isu tu. Dan maksud pasal lampu tu, hak disebut pasal lampu tadi tu, hak Nabi sebut dalam hadis ni, hak Allah laknat ni, Rasulullah laknat ni, mereka letak suruj, pelita, lampu kalau lah ni. Hak tu dengan maksud nak mengimarahkan kubur supaya imarah masjid. Kan ada pasal lampu. Tu tak boleh. Tengoklah dalam internet tu, tak nampak bunga penuh serupa dengan Hindu. Penuh dengan bunga serupa dengan Kristian. Daripada latar, kapet, atas tu bunga lagi, jelo, pak ke bawah. Comel lah apa. Ada setengah tu dia tanah bunga hidup, dia gunting semua, dia jiuh, guna jiuh apa tu? Apa guna wireless, guna bateri cas tu. Alat jiuh dia, comel tengok dalam internet tu dah. Macam-macam tak. Dia itulah kata, lepas tu comel kubur pertama bunga. Perkara tu bahaya. Baik, seterusnya kandungan bab ini. Mana bab yang ke-21 daripada sebab dia ringkas saja bab ni muka surat 2 daripada awal dia bincang apa dia kesimpulan kita dah bincang daripada awal bab 21 ni, sini dia buat kesimpulan lah. Sebagai nak supaya kita boleh ingat balik hal kita duk bincang tu dalam bentuk poin-poin tu. Yang pertama dalam bab ini dia ada tafsiran berkenaan dengan berhala. Maksud berhala hak kita bincang sebelum ini iaitu menjadikan maksud menjadikan berhala adalah jadi menjadikan berhala dia merujuk pada sikap ataupun perbuatan melampau terhadap sesuatu. Misalnya kubur, siapa perekat melampau, dia jadi macam berhala tu kubur tu. Sebab dalam kubur tu ada orang yang dianggap wali tu. Pergi suruh dia akad doa. Kita tidak direct pada Allah tapi minta dia berdoa. Kita minta dia bawa doa kita pada masa hidup ayat gitu. Allah dengar tu. Wahai Syekh yang mulia gini-gini, dia sebutlah dia akan puji dulu, dia panggil sebut al-jah, sebut kedudukan. Kalau kita baca kitab dia sebut jah wali tu, sebut kedudukan wali gini. Saya ni ada masalah gini. Dia pergi mengadu pula. Merintih, bermunajat. Saya ada masalah, tolonglah bawa doa saya kepada Allah SWT. Tu dia panggil tawassul. Tu bahaya tu. Di sebalik perbuatan tu dia ada satu keyakinan bahawa kalau wali bawa, kemungkinan besar Tuhan keterima. Sebab wali ni ada kedudukan. Maknanya, dia pada akidah dia wali boleh mempengaruhi Allah.
Hak tu Syah Ismail Syahid kata syirik tak boleh. Memang tak boleh. Direct dengan Allah. Kalau nak kira baca semua ya dak wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum habis ingat pakai tu jadi ingat nah tiba-tiba pergi duduk pergi semua itu kawali dulu tidak direct dengan Allah sedangkan ayat tu direct tu jadi bagi anda kalau nak baca tu kena huraf kena peluahkan maksud ayat itu ni bahaya ni memang sangat bahaya. Jadi maknanya tafsir berhala ni kalau kita tengok di sini Nabi tidak sembah gis, Nabi tidak sebut gis sembah. Kalau kita perhati daripada awal salah satu maksud menjadikan kubur sebagai berhala adalah pergi melakukan ibadat di situ. Itu maksudnya. Itu tafsirannya. Yang kedua, tafsiran tentang ibadah. Mana pergi mempersembahkan nazar, pergi berzikir, pergi minta hajat dan sebagainya. Hak tu dalam kategori ibadat. Dibuat di masjid. Dibuat di kubur. Hak ni sepatutnya kena buat di masjid. Dibuat di kubur. Hak tu paling. Mana kalau hak kita buat di masjid, bawa pergi kubur, itulah maksud menjadikan kubur sebagai masjid. Nabi kata, la taj'alu qabri masajidah. La'anallahu al-yad wan nasara, okay? Yaj'alu kubur anbiya'i masajidah. Dia buat kubur sebuah masjid. Kalau masjid lagu mana kita buat? Nak pergi masjid kan masuk ambil wuduk. Kan orang ambil wuduk pergi kubur. Kalau di Indonesia tu ada signboard nah di kubur tu. Tak boleh pergi perempuan hit. Kalau hak ni pun kena pergi dalam keadaan bertaharah. Kubur tu bukan masjid. Dia buat sebuah masjid. Perempuan hit tak boleh masuk. Sebuah masjid. Dia kubur tu kenali tu ada tu. Tapi dia seminggu ya. Masa tu muka almarhum Ustaz Al-Khari ada lagi berkali dia buat sebab anak report dia. Royak aja report tu. Kita je report tu noh. Royak Ustaz Al-Khari. Kejut anak lalu dia tulis perempuan hit tak boleh masuk. Di kubur tu kenali. Tapi tak ada dia. Lepas tu tak ada. Tak tahulah pula lepas ni lagu mana. Benar-benar gitu bahaya. Itu maksud buat kubur, layan kubur, uruh kubur seperti uruh masjid. Sedangkan kalau istilah dalam Quran, dalam hadis lah khususnya, Nabi sebut terang kubur ni ziarah. Kubur ni ziarah. Masjid ni pergi untuk ibadat. Bukan ziarah. Orang tak panggil ziarah masjid. Baik, seterusnya. Yang ketiga. Rasulullah SAW dengan doanya tersebut, doa laknat tadi. La'ana Rasulullah zairatil kubur. Perempuan ziarah kubur. Perempuan lah mana? Dalam konteks tadi lah Anas sebut tadi. Jadi Rasulullah dengan doa laknat tersebut, ia bermaksud memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dihindarkan dari sesuatu yang dikhawatirkan terjadi pada umatnya sebagaimana terjadi pada umat-umat sebelum. Iaitu sikap berlebihan terhadap kubur beliau yang pada akhirnya akan menjadikan seperti berhala ini semua. Sebabnya bukan tak ada pengalaman Nabi Isa tu. Siapa anggap Tuhan? Kalau Nabi-Nabi sebelum tu, dia anggap wali. Jadi ke kubur supaya masjid terus dengar bangunan. Dengar ada bangunan comel. Ada orang jaga khusus. Tu tali. Jadi sikap berlebihan terhadap kubur beliau ni memang bahaya kalau wali-wali biasa, orang biasa di pustau tu. Bahaya kalau kubur Nabi didedahkan, diberi kepada orang nak ziarah sebebas-bebasnya. Tidak tutup sekolah ni agak-agak jadi lagu mana. Untuk guru kita kata lepas kali nak hari setiap saat 5 minit sekali dia khabar. Dia khabar, tahu khabar go gedakak gitu. Kalau benar. Dah kubur wali dia buat kita tengok dalam YouTube di Indonesia. Kubur wali tu guru dia, syekh dia. Na'udzubillah min zalik. Yang keempat. Di sini ana ada catat mana hadis ni ada ulama sebutlah. Dia kata wajib, berdasar padanya wajib dijadikan peringatan tegas pihak kerajaan lah khususnya memberi peringatan tegas kepada masyarakat supaya tidak melakukan. Dah ni mesti dibuat dengan tegas sehingga dihukum lah. Kalau ada orang jaga, patut jaga. Kubur-kubur wali tu. Hak pernah orang pergi buat, kena ada orang jaga. Takutnya pergi. Ataupun pagar pun. Buat sebuah pagar, kita kata di zoo tu, buat pagar tak boleh masuk. Kena buat. Dia tak boleh lelak gitu. Bahaya. Sebab apa tugas kerajaan? Jaga akidah rakyat itu.
Jelas disebut. Yang keempat, dalam doa itu Nabi SAW menyebutkan pula perbuatan menjadikan kubur para nabi sebagai tempat ibadah. Jadi akan dilaknat juga. Yang kelima, Allah Subhanahu Wa Taala sangat murka terhadap orang-orang yang menjadikan kubur para nabi dan orang soleh sebagai tempat ibadat. Makna dia pergi itu tempat kita untuk berdoa. Doa kamu, kita doa kepada Allah gigi. Dia gini kita pergi ke kubur ni atas dasar untuk ziarah. Maqasid daripada ziarah kubur ni adalah untuk ingat pada mati. Baik, semasa kita pergi, apa yang kita perlu buat? Kita kena berdoa dua perkara. Doa kebaikan dan doa keampunan. Tu yang sebenarnya ada dalam hadis. Lepas tu hak hadis lain tak boleh kotorkan kubur. Hak tu disiplin lain pula. Tak boleh duduk atas kubur. Lebih baik duduk atas bara api. Tu takut duduk atas kubur. Muka dia tu orang beriman. Kena hormat. Sebab tu ada setengah kata molek tak pakai selipar. Ya, satu perbincangan lain tu lah. Satu perbincangan lain pula. Gitu kena ingat. Jadi ziarah, bila sebut kubur mula-mula sekali ziarah. Apa ziarah? Apa tujuan dia? Ingat pada mati. Bila kita pergi, apa dia kena buat? Doa keampunan dan kebaikan. Lepas tu apa dia disiplin yang kita kena patuh? Jangan kotorkan kubur itu. Jangan duduk atas kubur tu. Kalau lenguh duduk di tanah kubur tak apa. Jangan duduk atas kubur tu sendiri. Boleh faham lah tu maksudnya. Baik, seterusnya yang keenam. Antara permasalahan yang sangat penting dalam bab yang ke-21 ini ialah pengetahuan, mana kita tahu tentang sejarah, tentang asal usul disembahnya berhala-berhala besar di Mekah, Lat, Uzza, Manat dan sebagainya. Hak menjadi sembahan. Apa kaitan dia? Kenapa sejarah? Sebab gambar lah. Gambar kalau dari segi fiqh, dia hanya bahas dari sudut apa hukum dia. Ada kata haram, ada kata halal. Ada kata halal berkait pula. Kalau sekiranya gambar itu, gambar ulama boleh mengingat kepada ulama gini-gini. Boleh setengah kata tak boleh buat apa. Sebab itu adalah budaya orang kafir. Budaya orang kafir dia tak bicara dalam fiqh. Dan ajaran-ajaran yang bersifat menyembah patung ni, dia bermula dengan gambar. Itu sejarah. Jadi maknanya gambar ni dia bawa ke arah mana? Sebab itulah. Jangan kita tengok fiqh saja. Kalau nak guna fiqh pun sudah ada dah hukum haram. Tapi kita kata khilaf. Kalau pergi ke fiqh macam-macam lah. Sebab ni lah kita kata zikir Allah. Ada bahas dari segi kaedah fiqh. Nabi buat ke tak? Hati-hati lah. Kalau kita nak tahu, nak bincang fiqh ni, apakah hukum dia ni qat'i? Nak bahas tu. Bukan semua agama kita nak bincang lagu tu. Nabi buat ke tak? Nabi buat waktu sebenarnya waktu sahabat dulu tak erti usul fiqh. Masuk surga belaka. Dijamin pula tu. Bukan sekadar masuk surga. Jadi apa dia tu orang panggil unsur utama yang melayakkan sahabat dijamin oleh Rasulullah ikut Nabi. Dia tak tahu. Ni guna kaedah-kaedah usul fiqh apa untuk tahu. Tak betul. Nak ayat biar jadi boleh tu, biar jadi boleh. Sebab tu bagi anak tak kira lah dalam bab gapo. Kalau hak berkait jelas amalan Nabi gini, kita kena guna tu. Kecuali dalam hal tertentu. Kena ada juga usul fiqh ni memang untuk memahami fiqh, memahami itu memang kena ada. Tapi kena tengoklah. Setengah-setengah sunnah Nabi hak jelas Nabi buat tu tak boleh. Misalnya dalam bab ni. Duk bahas lagi. Duk bahas lagi tentang apa ni kitab istighatsah. Duk bahas dari segi bahasa, dari segi tu. Nabi buat lagu mana? Nabi pergi kubur, Nabi buat lagu mana? Sahabat pergi kubur, sahabat buat lagu mana? Hak tu. Hak pentingnya. Hak mana orang-orang tak erti usul fiqh pun dia faham tu. Jaga faham tu. Kalau tidak kan, sebab tu bagi anda sebut sama. Dia bukan isu kita nak kata perbuatan ni kafir. Perbuatan ni sesat sehingga kita tak boleh jadikan imam dia. Itu perkara hak kedua. Hak tu memang perlu kaedah. Perlu kaedah usul fiqh. Perlu bahan tentang usul. Kenapa? Hak tu kerja, siapa dia? Kerja alim ulama. Hak nak amalnya. Lagu mana hak nak amal? Amal hak Nabi lagu mana? Tak semestinya bila kata perbuatan itu tidak jadi kafir, perbuatan itu masih ada kalangan harum, kita boleh buat, tak mesti. Sebab apa Nabi tak buat? Hak tu hak pentingnya.
Jadi kalau gitu sesuatu yang Nabi tak buat, bahkan Nabi lari, ini jadi boleh bila kita guna kaedah cara tidak berdisiplin tu, tak bagaimana tak boleh siapa tak. Tak boleh. Tak boleh. So ni lah kita kata isu hak timbul masa ni ana nak sebut saja biar kita faham. Sebab anda dah tengok dalam internet dia kata dia terlajak ni. Oh boleh lagi hak ni, boleh lagi. Apa ni? Misalnya berzikir Allah, sebab Allah sebut lagi, ingatlah kepada Allah. Ingatlah kepada Allah. Zikrullah. Banyaklah ayat Quran sebut. Ingatlah kepada Allah banyak-banyak. Zikrullah apa ni? Wadhkurullaha kathira. Nah, ingatlah Allah. Allah tu. Ya, apa jadilah tu. Tokek Allah kata wadhkuru subhanallah banyak-banyak. Gitu. Baik, mudah ya, simple ya kamu. Bila dalam Quran Allah sebut mu ingatlah kepada Allah banyak-banyak. Baik. Itu arah Quran. Quran itu turun pada Nabi. Jadi bila turun ayat ni, bagaimana Nabi praktik ayat ni? Ada ke tak Nabi lepas tu Nabi berzikir Allah? Allah tak ada. Tapi Nabi berzikir sebenarnya dia suruh kita. Mana hatulah tafsiran kepada ayat tu. Mudah ya agama ni. Lepas tu kalau kita tanya marah. Jadi hak kata Allah ni buat mana? Buat sahabat tu dah. Tu ni marah. Dia kata nak ini halaf kita. Ngomonglah bawa waktunya. Jadi maknanya hati-hatilah. Bahaya cara bawa agama ni kalau nak tahu. Sebab tu dia rosak Yahudi Nasrani kerana takwil nas. Dia dalam Quran pun sebutkan mereka banyak takwil ajaran Nabi. Bila takwil ni macam-macam lah. Dan Nabi buat gini. Tiba-tiba nak takwil biar jadi boleh buat gini. Rosak agama lagu tu. Sebab tu kalau buat kita ni kalau dengar semua malah nak ngajarkan, malah nak tekan. Nabi buat lagu mana? Nabi buat lagu mana? Hak tu sebenarnya. Baru orang panggil ahli sunnah. Nak sangat nama ahli sunnah tu. Nah. Yang ketujuh ni, berhala ni asal usulnya merupakan kubur orang soleh yang diperlakukan secara berlebihan dengan sentiasa dikunjungi oleh mereka. Asalnya pergi ziarah tetapi tak ikut peraturan. Jadi gini. Bapa yang orang pergi ziarah kubur. Kadang-kadang kubur Imam Bukhari. Anak pun kadang-kadang duduk tengok dalam internet kubur dia Allah. Kalau ada kemampuan keuangan kuasa nak pergi. Apa tu? Yalah kita duduk baca kitab dia, duduk ngaji kitab dia, kalau boleh pergi ziarah. Kita pergi jauh pun ziarah pun dengan maksud untuk ziarah ya. Dan kita jaga adab di seperti Nabi ajar. Tak rosak kita. Boleh pahala kita. Betul lah kita doa kebaikan pada Imam Bukhari sini pun boleh. Ziarah tu jadi kesalahan pula. Sebab tu ulama kata ziarah kubur ulama ni kesan dia kepada dia. Kau ingat kau mati tu kubur mana-mana pun ingat mati. Dalam kitab Syafi'i kubur kafir pun boleh ingat mati. Boleh juga kelebihan tu. Untuk ingat mati. Tetapi satu lagi kalau kubur ulama ni dia ada nilai motivasi tu. Dia ingat sejarah dia semakin semangat nak mengajar dia. Itu tujuan sekadar. Tetapi tetap dia kena jaga. Ana sebut ni gini. Sebab ada tokoh di Kelantan ni, bila timbul isu pergi buat sambutan di kubur tu kenali tu, dia ramai-ramai penuh kubur, berzikir, berselawat ke apa. Dia kata itu boleh buat betul ni. Molek lah. Pergi supaya orang menghayati perjuangan tu kenali. Tak ada masalah pergi tu, tapi kena jaga adab ziarah kubur tu. Kena jaga kawak pergi ramai penuh pergi. Seluruh Malaysia kita kata kita harus jangan duduk. Kena pastikan tergantung. Tak ada suara abuk. Kena mari kubur tu. Tak apa. Bagi anak. Pergi tapi kena jaga. Pergi tu kepada dia. Doa. Keampunan dan kebaikan kepada tu kenali. Lepas tu ingat. Gitu. Ziarah Nabi aja. Dia hukum mana pun kali ikut sunnah. Ziarah kubur tak ada jadi masalah. Masalah pergi. Yang duduk ngatik. Duduk zikir. Duduk baca Quran. Duduk selawat. Berqasidah. Anak tengok dah lah. Dan orang ambil gambar tu ayat kanan, dia ambil kanan. Orang tepi kubur nak tidur tak boleh. Kuat berzikir. Dia boleh cacat, terakak kaki dua-dua. Zikir. Tak muat kau saya kubur, tidur luar, terakak. Bunyi. Mula-mula bunyi Allah. Dia sebut, tu tak boleh. Ulama kita dia kritik tu. Tetapi orang-orang yang suka menimbulkan fitnah, dia kata tengok pokok Wahabi ni, tak benar orang ziarah kubur. Ziarah jadi nampak lagu tu orang tak win. Kalau pergi molek-molek sebab ulama kita pergi. Tak apa tu. Anak dara anak cerita ramai nak pelajar Malaysia. Nak musim peperasa ke pergi kubur Imam Syafi'i nak ambil berkat.
Kerana nak puasa. Anak darah ada banyak. Kata kak jangan pergi. Dia kata kita tak pergi dia. Lepas tu dia kata dia pergi juga lepas tu. Dia pergi nak tengok lah. Dia pergi nak tengok. Tengok saja sudah. Lepas tu kita tak benar dia pergi lah nasihat ke dia. Tapi saya dia pergi lah. Pergi. Kubur tu kerana nak puasa. Bahaya tu. Masa dia kecil dia ingat dah masa dia nak puasa pun dia kata ayah dia pergi jumpa Tok Bomo, pergi suruh Tok Bomo japi pensel kan. Beli ayat Quran di pensel tu. Masa kecil mak ayah dia ajar gitu dah. Masa dia besar dia boleh buat diri dah lah. Benda-benda lagu tu lah hati-hati dalam agama kita yang kita kena didik tarbiyah masyarakat ni. Kalau tidak ia jadi kesan dia bahaya. Cuba tengok Al-Lat ini salah satu nama berhala besar yang berada di sekitar Masjid Al-Lat, Uzza, Manak dan sebagainya. Adalah nama orang yang dikuburkan tersebut. Itulah nama orang yang duduk dalam kubur tu. Dia ni orang soleh. Yang pada mulanya, dia ni, Lat ni adalah orang yang duduk adun tepung, capur bahal-bahal, orang panggil buat koleh lah kalau bahasa kita. Dia nak bertabarruk, dia nak sedekah, dia nak buat khairat, dia nak buat kebajikan dengan dia bui makanan percuma pada jemaah haji. Gapo dia bui dalam bentuk tepung. Asasnya gandum, dia campur mungkin biji kurma, dia cicih halus, dia campur sikit daging. Macam koleh dia buat. Atau dia bakar, dia bui. Maknanya orang buat haji ni kalau mari tak ada duit pun boleh guna makanan percuma yang disediakan untuk. Khani ni bila dia mati orang ingatlah cerita kada generasi kemudian ni. Akhir sekali letak bunga, sakut bunga sebelah Hindu. Akhir sekali buat patung. Sebab Mahatma Gandhi lah ni. Kalau baca sejarah Mahatma Gandhi, internet ada baca. Bagaimana kesesatan punca Mahatma Gandhi ni. Mula-mulanya gambar ya. Bunga Hindu ya. Lepas tu letak gambar, letak bunga. Lepas tu mari generasi kemudian tak puas hati lagi. Semua pun lagu itulah generasi yang jauh ni terhadap tokoh tu semakin jauh generasi masyarakat India. Akhir sekali disembah. Buat patung siap daripada ujung rambut sampai kaki tu. Lengkap. Seorang manusia. Tu cerita dia. Ni masa ada ngaji kitab ni Risalah Tauhid ni, tunggu kita sebut lah Maulana sebut. Tu asalnya Maulana kata nak boleh sembuh Mahatma Gandhi. Tu asal dia. Nak ayatnya itulah sejarah. Ni pun gitulah juga. Oleh kerana dia orang baik ni kalau melampau jadi lagu ni. Orang puja dia kalau melampau. Sebab tu Islam sekat awal-awal lagi. Sebab perkara ni sudah terbukti manusia jadi sesat. Sebab tu dia ada satu sukatan khusus dalam agama kita. Sebagai orang panggil punca kesatan. Dalam sukatan pengajian tauhid. Jangan buat ni. Kalau buat ni jadi gini. Ni bukan teori. Praktikal sudah terbukti dalam nas wahyu sebut. Masyarakat dulu, orang panggil masyarakat zaman Bani Israel. Padahal apa buat dia tu Nabi-Nabi saja tu mimpin dia. Yang kesembilan, Rasulullah SAW melaknat wanita yang sering ziarah kubur. Jadi larangan berkaitan dengan amalan jahiliah dan ini berbentuk semasa. Sepuhana sebut sanilah. Yang ke-10, Baginda SAW juga melaknat orang-orang yang memberikan penerangan mana duduk pasal lampu di kubur tu dengan maksud untuk memuliakan kubur, dengan maksud untuk mengimarah kubur supaya mudah orang pergi ziarah, pergi beribadat, baca Quran tengah malam. Tu tadi. Lepas tu tempat kita ni kubur mana ada lagu ni? Tak tahulah Ana pun tak tahu juga. Mungkin setengah-setengah kita tahu. Baik, kita terus pergi pada bab yang ke-22. Habislah bab tu. Okey, ada persoalan sebelum kita masuk. Sebab bab yang kedua ni tindakan Rasul dalam melindungi tauhid dan menutup setiap jalan menuju syirik. Mana setiap jalan yang boleh membawa Nabi tutup kemah kami. Tak buka sikit apa tu. Dia bicara tu pula. Okey. Ada persoalan sebelum kita masuk pada bab yang ke-22. Okey, tak apalah kalau ada boleh tanyalah. Okey, sekarang ni kita masuk bab yang ke-22. Tindakan Rasulullah SAW dalam proses nak tahqiqut tauhid. Nak pastikan tauhid itu benar-benar murni. Dan Nabi menutup setiap lorong, setiap pintu, setiap lubang yang boleh membawa kepada syirik. Nabi tutup kemah. Ni tak boleh kompromi. Tak boleh we ada rule. Sesiapa sahaja yang memperhatikan dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah dalam permasalahan ini.
kita nak bincang ni, maka dia akan menemui banyak dalil yang mengajak hamba untuk melaksanakan segala hal yang dapat mengukuhkan dan menguatkan tauhid, yang boleh menyuburkan tauhid dan memberi orang panggil siraman makanan kepada tauhid, biar tauhid tu jadi gagah perkasa. Kayak istilah macam membumi ke tauhid tu. Rupanya dia ke bumi tauhid. Cuba kita tengok. Yang pertama. Ni semua ni dalam keadaan nak tahqiq tauhid ni. Kembali bertaubat kepada Allah. Kadang-kadang kita tak fikir, tak terasa pun, tak pernah terlintas pun, tak buat pun perkara syirik, tetap kena memperbaharui tauhid. Duduk sekejap, la ilaha illallah. Nabi sebut kan, jaddidu kalimat la ilaha illallah. Kamu kena sentiasa sebut, biar sentiasa baru kalimah tauhid dalam hidup kamu. Kita berjalan la ilaha illallah, bawa kata la ilaha, selain pada kita sebut doa-doa Nabi aja, kena ada semua. Sebab tu asal kalimah tauhid tu asal. Kena ada. Yang kedua, membatasi ketergantungan hati hanya kepada Allah, berharap dan takut. Inilah yang disebut sebagai Allahus Samad itu. Kita letak hati kita hanya bergantung kepada Allah, berharap pada dan takut pada Allah. Hak bergantung kepada orang lain, berharap pada orang lain, takut pada hak tu majazi. Misalnya kita dah agak mak kita lah yang bantu kita. Tu tak tidak jadi kafir tu. Harap tu dalam hal-hal yang dia boleh buat, hak biasa. Orang tak kecek, orang tahu lah. Hak ni bergantung dalam perkara-perkara yang manusia di luar bidang kuasa manusia. Harap ke manusia juga. Hak tu tak boleh. Sebab tu dalam agama kita dia ada hak manusia, hak Allah. Gapo dia batas hak manusia. Orang panggil bidang kuasa manusia. Hak tu kita boleh minta tolong. Tapi dalam bidang kuasa Allah, hak Allah, perkara yang Allah saja boleh buat di luar daripada kemampuan manusia, itu tak boleh kita gantung pada manusia. Harap pada manusia, takut pada manusia boleh, tapi takut dalam batas yang macam mana? Takut cikgu marah, budak ni takut benar ke guru di sebelah. Kafir budak tu dia kata dah. Dah tu berat kalau lagu tu. No. Saya tak takut sekali abu kaya. Anak dia umur 7 tahun kata. Sebab cikgu kata takut kaya jadi kafir. Lepas tu kena takut pada Allah. Tak logik dah benda sebab tu orang tak bincang begitu. Bila kata takut pada takut ialah ke mana? Takut kepada Allah ni sehingga kita mendekat ke diri pada Allah. Dia beginilah mudah ni, kalau dari sini dia tidak sebut secara itu. Takut kepada Allah ni apa maksud? Takut kepada Allah ni maknanya kita kena buat semua Tuhan suruh. Tinggal semua Tuhan. Sebab tu setengah ulama kata takut pada Allah ni kita akan berusaha supaya kita dapat dekat dengan sedekat-dekatnya kepada Allah. Takut pada harimau, kita akan lari sejauh-jauh. Itu bezanya. Dari mana takut pada Allah ni ada satu istilah yang boleh mendorong hati manusia untuk beribadat dengan semaksimal mungkin dengan cara yang betul niat dan kaifiat itu. Tu maksudnya. Berharap pada Allah begitu juga. Ini satu perbincangan khusus lah sebenarnya. Cuma di sini dia bagi ni, dia panggil bara'atul istihlal lah, dia panggil ni. Benda dia sebutnya ni lah kita akan bincang selepas ni. Itu dia panggil bara'atul, sebut dulu pembayar dia tu. Yang ketiga, kuatnya kemahuan untuk mengharapkan kurniaan dan kebaikan Allah Ta'ala serta berusaha untuk mencapai hal tersebut. Hal ni yang kita bincang ni. Sebab itulah orang panggil apa? Kita kata kunci dia. Bagaimana kita nak tahqiq tauhid, kita nak memperkukuhkan tauhid, tak ada khilaf di kalangan ulama. Memperkuatkan amalan sunnah dalam kehidupan, memperbaik semaksimal mungkin. Apa saja kita buat, ikut sunnah. Lagu mana Nabi buat? Itulah yang memperkukuhkan akidah tauhid. Dan syaitan, insya-Allah syaitan tidak boleh ganggu kita. Kalau setiap perkara kita nak buat, kita mengambil kira sunnah Nabi bagaimana di sini. Itu syaitan tak boleh ganggu kita. Setengah orang itu benci. Dia panggil anak kuliah. Dia pesan. Dia Ustaz Ding, minta maaf lah Ustaz Ding. Ustaz Ding jangan sebut. Kalau boleh tak sebutlah perkataan sunnah tu. Dia pesan gitu kan. Supaya baru perdana kan. Sebelum masuk TV tu kan, dia buat perjumpaan. Ni tiga perkara ke kita. Anak ada juga tu. Masa teman tu guru kita pergi baru perdana tu kan. 3 kali sebut. Jangan sentuh isu raja. Jangan sebut beraurat. Apa? Sebab ramai orang tak kapir ni. Tak suruh itu buat aurat.
Lepas tu setelah lagi dah sebut berkenaan dengan bangsa ni, jangan kutuk bangsa tak boleh lah. Sebut itu tadi. Sebut secara umumnya. Tapi aurat jangan sebut. Raja tadi. Aurat tu memang dia tekan dah. Anak dulu kan? So tu guru kita kata, "Hai, parut lagi." Dia pula jual jangan sebut kan. Tu jadi apa tu? Sebab ada tu teri tak tutup aurat lah. Bukan tu teri, mak teri. Kalau tak tutup aurat tu tak boleh. Jadi dia sebut, jangan sebut sunnah. Dia kata tak apa. Anak tak akan sebut walaupun sepatah pun sunnah. Jadi kerja kita sebut amalan Nabi. Ni yang Nabi buat. Kita tekan tu. Tak apa. Jangan sebut sunnah. Nampak kata dia kuliah tu kuliah khas. Sekali-sekala bukan kata anak jangan sebut. Supaya kita kata, jangan kata bodoh, kata tak cerdik. Tak cerdik tak apa. Kayak ni sikit. Bodoh ni tak boleh. Buat apa tu? Tak boleh. Tak cerdik tak apa. Enggak, boleh kira lagi. Bodoh tak boleh. Tak apalah, kita ra'i kan tak boleh lah. Tapi kita sebut. Tapi kena sebut juga. Kau betul lah kawan. Misalnya di sini. Kena sebut kan. Baik, cuba kita tengok lagi di sini. Ini bara'atul istihlal. Perkara-perkara yang akan dibincangkan di bawah bab yang kedua-kedua. Membebaskan diri dari penghambaan diri pada makhluk. Tidak bergantung dengan mereka dari segala sisi. Dan tidak hulu terhadap makhluk. Ini akan dibincang dalam bab ni. Sebab ni pintu atau jalan yang boleh membawa pada syirik. Memang dia tak jadi syirik lah. Tapi kalau dibiarkan, bila dia subur perkara-perkara ni, dia pergi situ. Ujung jatuh dia. Destinasi akhir dia. Jadi maknanya, sebab itulah kalau kita tengok Nabi ni, orang nak sebut sama dah ni, tapi orang ni pengukuhan lah. Apa Nabi bila orang buat baik kita? Sebab manusia ni bila buat baik pada dia, dia akan sanjung orang itu. Kalau tak kena gaya, sanjungan itu dia boleh bertukar jadi melampau. Macam-macam sebab ni orang soleh ni, kihnya lah ni, dia buat baik pada orang haji je. Tapi dah kerana benda tu sudah berzamai, orang sudah ketahui kebaikan dia, kehilangan dia dirasai oleh masyarakat. Dia orang ni sebut, orang ni puji, akhir sekali disanjung. Bila lepas mati tu lagi disanjung. Lebih daripada semasa dia hidup. Takut jadi gitu. Sebab itulah Nabi bila orang buat baik kita, sebelum kita kata terima kasih, kena sebut dulu Alhamdulillah. Orang panggil jaga, kawah lalu hati tu. Pagar selalu hati tu. Dengan akidah yang betul. Ingat sama. Alhamdulillah, terima kasih banyaklah awak bantu saya. Alhamdulillah. Kawan tu pun hak tu tengah nak naik dah, bila orang puji nak napo tak ada napo. Alhamdulillah YB Buya ni. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Bak YB bantu saya. Jadi YB pun tak ada nak ambil gambar, nak istihad dalam WhatsApp. Kita pun ingat pada Allah lebih daripada kita ingat pada dia. Baik. Gitu. Sebab tu benda-benda sebab tu je gini. Kalau secara umum lah, dalam kaedah ulama, setiap ajaran sunnah semua menjurus kepada tauhid dan semua menjurus kepada lawan iblis dan syaitan. Ada ulama sebut gitu. Memang betul sungguh. Banyak kalau kita ngaji, kalau kita itu bab sunnah ni maqasid dan lawan syaitan. Apa dia suruh makan dengan tangan kanan. Walaupun setengah ulama kata hak ni tak sah, tapi ada yang kata walaupun tak sah pun, kalau tak boleh guna, sebab dia syaitan dia suka benda kotor, suka guna tangan kiri. Jadi hak tu kalau dalam syarah Nasai pun ada sebut, mak ulama kata hak ni nak lawan syaitan. Semua kita buat apa baik Nabi ajar, semua bentuk lawan syaitan lah sebenarnya. Jadi bila kita buat berlawanan dengan sunnah, maka perbuatan kita tu dia selaras dengan kehendak iblis dan syaitan. Hak tu jelas ulama sebut. Kena ingat, kena faham semua tu. Baik, seterusnya kita pergi seterusnya. Yang kelima, mengerjakan dengan sempurna amal-amal ibadat yang zahir ni. Hak kita buat zahir, orang panggil bab-bab fiqh ni. Hak anggota badan maupun amalan ibadat yang berbentuk amalan hati, serta melengkapi kekurangan dia melalui sistem atau kaedah muhasabatul amal. Kena tulis itu ya. Melalui kaedah muhasabatul amal, kita membuat semakkan terhadap amalan kita. Kalau Imam Ghazali dia cadangkan sebelum kita tidur tu kita kena ingat apa yang kita buat dalam hari ni. Jangan tertunggak sampai 2 hari, 3 hari. Setiap malam sebelum kita tidur, sebelum kita
Tidurlah kita. Dan masa nak tidur Nabi ajar kita mengucap 2 kalimah syahadat. Lepas tu bola kecek Nabi ni kau dia pun sebut gitu, kita sebut gitu. Lepas tu masa tu kita ingat kepada dia. Kita mikir, maknanya Nabi ajar kita suruh kita mikir kepada dia kita buat hari ni. Hak tak molek tu kita esok kita Nabi ingat jangan buat gitu. Lepas tu ada ibadat buat tak sempurna, esok nekat untuk buat sempurna. Tu maksud semak. Orang panggil muhasabatul amal. Kena ada tu. Kalau tak ada hal tu, orang panggil lara lah orang itu. Orang panggil ghafil, lara, lalai orang itu. Benda tu mudah, cuma nak membiasakan tu payah. Mudah, tidak berat pun. Tapi nak membiasakan tu payah. Apa tu? Sebab dia tidak sesuai dengan kehendak iblis dan syaitan. Dia bercimna tu. Sebab itulah, kalau dalam kitab kita baca tu, fake doa dan zikir tu, dia tekankan juga tu. Doa dan zikir ni adalah merupakan salah satu mekanisme yang dibuat oleh agama untuk melatih kita biar kita ingat lebih banyak pada Allah. Sebab kita ni akan ada masa tak ingat pada Allah. Sebab itulah zikir tu salah satu. Doa-doa, zikir-zikir salah satu kaedah yang diguna pakai oleh agama kita supaya kita ingat pada Allah. Ingat ni di kepala dia, otak kita kata. Tapi dia berkait dengan lidah, dia berkait dengan mata, dia berkait dengan telinga. Baru jadi ada ingatan itu. Dia berkait dengan itu. Misalnya kita tengok sesuatu yang melambangkan kehebatan Allah. Sebab tu Allah suruh kita tengok. Wa ilal ibil misalnya. Wa ilas sama'i kaifaru. Tengok langit. Bagaimana Allah angkat tinggi tanpa tiang. Tengok. Apa tu sebab tengok ni dia boleh menyebabkan ingat pada Allah. Ingat tu dalam akal kita. Dalam minda kita. Maka peranan anggota zahir ni adalah mendorong manusia ingat pada Allah. Sebab tu Imam Syafi'i kata, bila aku nak baca Quran, aku lebih suka pegang mushaf. Sebab apa? Aku nak beri peranan kepada seluruh anggota aku supaya turut berkhidmat masa aku baca Quran. Mana semua tu jadi zikrullah kat aku. Padahal dia ingat ala kepala, tak tengok pun tak apa. Itu Imam Syafi'i ada sebut. Baik, seterusnya, yang keenam, terlebih khusus lagi, dalil-dalil Al-Quran dan juga sunnah mengajak untuk menyempurnakan ruh dari ibadat. Orang panggil sifat ibadat. Ibadat ni dia ada ruh dia. Kalau puasa tidak ada ruh, kita tak ada laksanakan sifat puasa seperti Nabi ajar. Kita hanya boleh sekadar sah, pahala tak boleh. Hikmat daripada puasa pun tak boleh. Itulah Nabi kata boleh lapar dia dahaga saja. Semaya pun sekadar sah semaya di segi pekah. Tak ada kelebihan sikit apa. Ruh tak ada. Ruh semaya tu tak ada. Sini dia guna ruh ibadat. Maksudnya sifat ibadat. Apa dia yang perlu kita buat? Sebab sifat zahir ni dia banyak membantu supaya ruh ibadat tu jadi kuat. Batin ibadat. Misalnya kita baca Quran. Hak zahir tu disiplin zahir. Orang panggil adab-adab baca. Apa tu? Sebab dia akan memberi kesan kepada orang panggil baca Al-Quran dari sudut rohani. Kena jaga zahir tu. Tu dia ada kaitan. Dia tak boleh terpisah tu. Iaitu keikhlasan. Roh ibadat ni ikhlas. Tapi nak suruh sampai ke tahap ikhlas tu, dia perlu kepada orang panggil penglibatan zahir itu. Sebab itulah kita dalam agama kita ni dia letak dua lalu. Setiap ibadat kita nak buat, dia mesti niat ikhlas. Dan cara buat tu biar betul. Niat ikhlas pun cara tak betul tak jadi juga. Jadi bila ada orang kata, saya ni tak tutup aurat tapi hati baik, tak terpakai, tak jadilah tu. Sebab Islam ni hati baik dia kena tutup aurat tu. Hati baik dia kena baik baru jadi. Semata-mata kata hati baik tiba-tiba panggil teruk, tak ikut agama. Tu tak boleh terima. Kata-kata tu salah dalam agama kita. Baik, cuba tengok kan. Selain memperkuatkan tauhid, syariat juga melarang hal-hal yang boleh merosakkan dan menjuruh pada syirik seperti. Hak ni tak jelas benar kita bincang pada awal lagi. Islam ni bila dia kata tauhid, serentak tolak lalu syirik. Bila dia kata ibadat, kena tahu selalu adat-adat. Bila kita kata sunnah, kena buat selalu bid'ah. Dia serentak, dia tak boleh terpisah. Bila kita nak tegak kaya hak, kena buat hak batil. Dia ada gabungnya dia. Sesuatu yang bersifat berlawan. Bila kita, tak mungkin seseorang boleh tahqiq tauhid dalam keadaan bergeluman dengan syirik. Tak mungkin. Itu cara agama kita.
Sebab itulah perkara ni dia panggil serentak lah. Kalau tengok dalam Quran, banyak ayat guna tu. Apa ni? Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah. Lepas tu dalam masa yang sama, tak boleh syirik pada dia. Selalu, dia boleh selalu. Baik. Cuba kita tengok perkara-perkara yang berlawanan ataupun yang boleh menjejaskan tauhid, iaitu perbuatan syirik. Nombor satu, agama kita untuk memastikan tauhid itu sentiasa tahqiq dan murni, maka Islam melarang pelbagai perkataan dan perbuatan yang pada semua itu terlihat ada sikap ghulu terhadap makhluk. Kita nak bincang ni bab ghulu. Sesuatu yang perbuatan, kata-kata perbuatan yang boleh menunjukkan melampau, memuji, memuja, menghormati orang soleh tidak dibenarkan. Baik. Kita tengok. Tak usah kira lah ada sahabat Nabi yang minum air darah bekas Nabi tu sore tu ya Nabi tak ui dah lepas tu nya. Nabi pun tak tahu. Tak ada sahabat tahu. Dia buat sore-sore dia. Dia nak kita huk dia tak pegang air dia kata. Dia minum darah bekas. Lepas tu dia mari tu Nabi tanya, "Mu tahu mana?" Dia pun senyap. Dia kata dia minum. Nabi kata tak boleh. Adalah Nabi puji dia kerana semangat, tapi Nabi kata tak boleh. Tak boleh. Sebab tu saya nak tak pernah minta. Ya sikit darah tu no. Saya nak tak pernah minta gitu. Jadi kalau kita perhatikan dalam agama kita ni, Nabi SAW dia tidak benar sahabat dia walaupun ada ayat Al-Quran kata tak boleh kecek dengan suara tinggi daripada Nabi, kena hormat ke Nabi, cinta kepada Nabi seperti cinta kepada Allah, bahkan tak akan mungkin dapat cinta Allah kalau tidak cinta kepada Nabi. Wajib tak ada pilihan, umat Islam ni mesti kena ikut sunnah Nabi. Banyak ayat Al-Quran lagu tu. Tetapi Nabi tak benar sahabat dia layan dia seperti mana Yahudi layan Nabi dia. Misalnya dalam satu hadis ketika Nabi berada dalam majlis, sahabat Nabi ada dalam majlis, tiba-tiba Nabi masuk dalam majlis tu, sahabat yang duduk ni nak bangun untuk memuliakan Nabi. Nabi tak benar. Setara tu Nabi tak benar dah dalam hadis. Tu hadis Bukhari tu. Sahabat dalam satu anasir dalam masjid tak silap ni. Hadis ni duduk cakap, duduk sel Nabi masuk. Sahabat pun bangun nak memuliakan Nabi. Tak selawat, cuma bangun saja. Nabi suruh duduk. Mu jangan layan aku supaya seperti Yahudi layan Nabi-Nabi mereka. Setara tu Nabi tak benda. Enggak kita, Nabi mati ni selawat. Bangun. Letak kursi comel. Ya, kursi maharaja. Apa? Sebab di sana ada akidah. Bahawa Nabi ni selepas dia mati, dia lebih hidup daripada semasa dia hidup. Itu akidah berelui tu. Sesak tu akidah talih. Jadi perkara-perkara begitu kalau kita belajar hadis. Sebab itulah bagaimana kalau kita nak tengok metodologi Imam Bukhari, bila dia susun kitab Sahih Bukhari dengan hadis dengan bab-bab dia tu, dia lebih menjurus kepada untuk menyerang ajaran salah zaman dia. Apa maksudnya? Makna metodologi Imam Bukhari, apa dia masalah masyarakat kita? Bila kita mengajar, pertama sekali kita kena tahu masalah masyarakat. Masa kita mengajar, kita kena tekan isu tu. Kena berat sikit dalam bentuk yang berhikmah lah, dengan cara yang baik. Baru berubah masyarakat ni. Kalau siapa kita tahu dah sini masyarakat kita bermasalah, tapi tak disebut dia marah, tak sebut. Dia sebut bak gosok gigi, bak kelebihan buah-buahan tempatan no. Tak boleh lagu tu hati-hati lah. Patut tak ada orang marah. Sebab tu ada tengok dalam kitab-kitab ulama kata pendakwah ni kalau tak pernah kena marah, macam tak betul. Sebab Nabi-Nabi semua kena halau, semua berhijrah, Nabi-Nabi semua bermasalah dengan masyarakat. Tiba-tiba dia tak pernah marah pun. Sebab ada setengah ustaz tu kalau sesuatu yang bercanggah dengan amalan masyarakat dia tak sebut. Sedangkan itulah sepatut kena tekan kan, dengan cara berhikmah. Sebab tu juga kita baca hadis, baca Quran ni nak memperbetulkan kesilapan. Tiba-tiba hamba silap kita, dia takut orang marah. Ni masalah besar ni tunggu lagu ni. No. Tak kena tak. Patut tak cakap baca hadis tak jadi pun. Ia nak tekan hadis bab ziarah ya. Ziarah orang sakit. Tak kena. Hak tu kena tekan je, tapi hak kemudian sunnah. Misalnya contoh kita kata dah. Sebab kitab-kitab lagu ni dengar. No. Hak ni memang betul. Sama kita dah ni. Sama kita. Tu kena ingat. Itu metod Imam Bukhari tu.
Dia nak suruh pokok Jahmiyah, pokok Mu'tazilah, Khawarij, pokok menganggap bahawa amalan dengan iman ni tak ada kaitan langsung. Buatlah gapo. Misal pokok kita kata ke dia Jahmiyah, pokok Murji'ah misalnya. Mari tu kita kena faham kau itu. Jadi kalau kita faham itu, kita kata munasabah baru kita faham. Patut Nabi kena marah. Sebab apa? Sebab selain daripada Nabi puji masyarakat jahiliyah dalam amalan mereka yang sesuai dengan agama, hak tu Nabi perbetulkan secara berterus terang. Nabi sebut tak tu. Nabi kata Tuhan Isa ya. Sebut mana di tengah-tengah masyarakat sembah berhala. Semua masyarakat semua berhala. Tak ada seorang bukan cik kata Tuhan Isa. Nabi sebut Tuhan Isa ya. Kul huwallahu ahad. Tak marah mana? Nah. Tapi Nabi kena sebut. Tapi cara Nabinya dia buka wacana terbuka. Okey, siapa nak faham? Mari kita bincang. Mari kita bincang. Itu cara Nabi SAW. Baik. Kita ni tak sampai tahap tu kita sekadar ngajar, tak pernah kena kutuk pun. Ada lah sekali-sekala tu dah. Sikit-sikit boleh tanya jelek belik apa. No. Bukan dia kekeh kita pun. No. Orang marah setara mana paling tidak dia tarik gitu je lah. Cuba tengok lagi. Poin nombor 1 tu penting nak Anda sebut sahaja Nabi ke sebab tu kita tak bunyilah. Tidak berlaku secara berleluasa. Dan sahabat ciri-ciri tak buat, tidak nampak jelas kata. Betul dalam hadis kita tidak nafi. Isteri Nabi Aisyah dah lain pun sebut. Dia kata, tapi hak ni ulama bahas dari sudut kemesraan dan tabarruk misalnya. Sebab tu ada kata, hak ni anda sebut ni dengan maksud jangan buat pada orang lain gitu. Suami isteri tak apa, misalnya Aisyah antaranya. Dia kata bila dia pergi makan, bila dia pergi Nabi makan daging tu ada di tulang macam pohon lah. Pohon kambing ke, dia bakar tu Nabi ke. Dia akan kekeh situ. Tujuan biar mulut dia, lidah dia ni kena tempat Nabi gigit. Waktu suami isteri Nabi berkat muka Nabi. Dan Nabi pun dalam riwayat kalau dia minum air ke apa, kalau Aisyah minum air, dia akan ambil air cawan tu dia minum. Dia tengok, Aisyah kata dia buat gini, tengok mana tempat bibir Aisyah. Dia akan hak tu untuk suami isteri. Tak kira Nabi nak ambil berkat dengan Aisyah. Hak Aisyah buat tu dia kata Nabi berkat Nabi. Jadi Nabi buat gitu juga lagu mana pula? Sebab tu ulama dalam bab kekeluargaan dia nak ayatnya kemesraan. Lepas tu Nabi waktu mandi bersama isteri dia. Tidak apa kita. Kita ni seminggu je. Lepas tu tak ada. Kena buat kodok nak apa. Kena buat kodok. Kena cari centang. Kena cari centang pula. Kenapa hal tu? Lepas tu adalah sahabat Nabi. Ada dalam hadis bu. Bila Nabi makan dalam majlis sahabat, Nabi adalah Nabi daging, Nabi ambil, Nabi gigit, Nabi letak. Hak tu setengah ulama kata sengaja Nabi ambil. Sahabat pun ambil. Tapi tidak berebut. Anak tengok dalam internet tu berebut pak lari jauh tu. Nyak kejar, berebut. Supaya dia ambil ayat lain. Musim dalam masjid, tu guseng tengok. Aku perut kita beli. Tu guru kita nak basuh kereta dia tahu cakap basuh kereta anak basuh dia tak mai ngaji jangan tinggal kelas. Selok kita gelik. Cakap basuh kereta dia kata. Ngaji kat sungguh. Tak perlu hak ni anak basuh diri dia kata. Pelik apa? Dia tak sih benda-benda gitu. Nak khidmat pada ilmu tu lebih itu lagi. Khidmat pada kitab-kitab hadis. Jadi kalau kita perhatikan Nabi tidak budaya kata. Sebab tu Sayyidina Bakar tak pernah kita sebut Sayyidina Bakar. Cuba mari hadis. Sayyidina Bakar duk berebut dengan Sayyidina Umar cawan Nabi. Cuma lagi. Tak ada. Jadi hak kata duk berebut tu sahabat mana? Hak biasa-biasa. Hak besar-besar tak relax dia tahu dah. Nabi tidak nak gitu. Maulid ajaran. Kalau kita nak berebut gelas lagu tu ayah kita lebih maulid kita buat. Mak kita minum so kita biar kena bila. Lebih baik lagi daripada tu gua sokok. No. Bagaimana lebih betul lagi. Bobo di sokok lah kau. Isap rokok secara berjamaah. Bukan sekat zikir je. Bukan rokok berjamaah. Baik. Jadi hak tu kena ingat tu. Jadi bila kita belajar hadis, kita kena tahulah tu.
Atau ada siapa bila Nabi ludah kami air ludah yang tubuh bila berlaku dalam peperangan dalam kitab Syiah pada sebut rupanya tu dari segi psikologi. Jadi pokok kafir tengok dia kata tentera Muhammad nak Muhammad ludah dia ambil air ludah semua tubuh dia kata kalau lagu ni pengikut dia tak lari, dia tak tinggal bos ni, dia tak tinggal ketua dia ni. Akhir sekali jadi menimbulkan kegerunan, ketakutan dalam tentera kafir. Tapi di Madinah tak ada buat kerja lagi tu. Sebab tu ulama kata hadis tu hadis dalam konteks strategi perang saraf dalam peperangan. Jadi kita kena faham molek tu ya. Nabi memang takut tersalah. Mak kita, ayah kita lebih kita hormat pun Nabi tak suruh buat begitu. Baik, yang kedua melarang tasyabbuh. Ini istilah besar ni. Iaitu menyerupai orang-orang musyrik ataupun orang-orang yang mana perbuatan itu menjadi amalan agama dia ataupun menjadi amalan pokok sesat sebagai syiar kumpulan mereka. Kita tak boleh buat benda-benda lagu tu. Kerana ini membuat orang condong pada syirik. Sebabnya secara alami kita kata, secara fitrah manusia ni ataupun orang yang salah ni, misalnya Yahudi ke, salah satu bentuk orang panggil dakwah, kita nak mengajak seseorang kepada ajaran kita akan mendekatkan dia dengan cara hidup. Sebab tu Nabi tak benar. Misalnya cara hidup orang kafir macam mana. Kalau kita ikut cara hidup dia, tak jadi kafir kita. Tetapi bahaya. Sebabnya dengan mengikut cara hidup, dia akan naik satu tahap. Akhir sekali dia terima dengan agama itu sendiri. Sebab tu Syiah dulu, ingat tak Syiah? Anda sebut sejarah Syiah sikit dalam konteks perbincangan kita. Sebab tu Syiah ni pada peringkat awal, selepas tahun 79, naik gerakan Islam. Revolusi Islam lah dikatakan. Walaupun ulama-ulama di timur kata dia ni revolusi Khomeini, bukan revolusi Islam, tidak. Tak apalah tu. Dari segi slogan itu. Dia bawa mari Syiah yang bawa mari Syiah ke Malaysia ni, dia kata kita Syiah sendiri sudah terpalit dengan Syiah. Dia dididik oleh Syiah sana kena bercakap, kena guna perkataan begini. Kita nak ikut Iran ni dari sudut cara berpolitik saja. Dia mari tu dulu. Budaya kerja, kegigihan ulama dia tulis kitab sampai 100 pula. Kita nak ambil kegigihan, kita tak siap akidah dia. Sebab tu ulama kita kata tak boleh. Sebab apa? Bila kita ikut dia, lama kelamaan dia akan timbul mahabbah, kasih kepada ajaran dia. Daripada situlah mula. Dia kata, tak boleh. Kenapa Iran berjaya? Sebab dia bukan sekadar politik. Dia ada akidah dia. Kita ni apa tak berjaya? Sebab kita ambil politik saja. Kita kena ambil akidah dia sekali baru berjaya. Dia akan pergi situlah akhirnya. Tu cara dia. Sebab itulah Nabi tak suruh apa-apa. Sebab orang-orang cerdik ni bila dia nak ajak pada ajaran dia, dia ambil dulu sudut biar kita serupa dari segi cara hidup. Serupa tu dulu. Lepas tu kita cuba dakwah secara sedikit demi sedikit. Penyerupaan hidup tu merupakan satu bentuk metodologi dakwah. Sebab itulah hadirat perkara ni Nabi tak ui. Tak boleh serupa. Bila serupa situ dia akan meningkat naik. Dia tidak akan mati di situ. Itu bahaya. Tak boleh. Tak boleh. Kan Anda sebut sama dah. Kalau dalam kitab syarah Al-Adabul Mufrad tu, zaman dulu ada orang ajaran salah ni, dia menjadikan warna merah sebagai syiar ajaran dia. Maka ulama kita pada waktu tu sebagai nak menyekat dan nak menimbulkan perasaan benci pada ajaran salah tu, dia tak benar anak murid dia guna pen berwarna merah. Cikgu raya kertas guna pen gitu. Dia tak sebut dia tu anak tamu. Tak boleh guna pen merah. Apa? Sebab merah baru tu menjadi syiar ajaran salah zaman tu. Enggak tempat kita ni pun ada. Misalnya, contoh ni hak tubuh kita sebut, lepas tu kita baca pada sebut. Misalnya kalau di India dulu, dia Syiah satu ajaran salah, dia panggil serba hijau. Popok berelui. Kadang-kadang baju dia hijau lagi. Dan ada cara belik khusus lah. Maulana kata kita tengok serba dia, kita tahu dia. Puak-puak ni. Sebab ulama sana, dia tak benar nombor dia pakai serba lagi. Sebab ni popok dia. Syiah dia. Dia mari Malaysia pun. Maulana kata kita boleh cari popok ni. Dengan cara dia pakai serban kita boleh tahu. Sebab itu Syiah tak boleh pakai serban. Tak salah kan? Tak salah kan? Kita kena ingat itu. Tetapi kalau pakai misalnya sahabat Nabi bui sokok Parsi. Sokok Parsi tu memanglah orang Parsi pakai, tapi bukan hak agama dia. Nabi pakai.
Jangan terbuat awak, jangan pokok kita jangan terbuat mari pakai piah cek kepik ngapai mari dalam kuliah mana. Nah. Jangan terbuat kerja lagu tu. Lepas tu mula tahu rambut boleh jalur kau ni dah. No, gulu. Jangan bawa lagu tu. Biar nak buat comel mu. No. Tali. Apa tu? Oh tu Syiah agama dia. Orang tahu lalu tengok lagu tu Yahudi lah tu. Tali. Lepas tu kalau pakai piah ada label tu tanda tu. Nampak dia tok teropoh sini misalnya. Tak sah. Sebab tu dia tanda aja ke. Tanda aja kan. Gimana-mana pada. Orang boleh tahu ni puan ni. Makna tu tanda dia lah tu. Siapa di masjid? Pagar masjid buat tanda teropoh tu. Dengan mihrab buat. Akan datang kita akan bincang. Ulama tak benar tu. Kalau siapa tak tu ulama tak pernah pergi dah. Kalau tak boleh pergi dah masjid tu sebenarnya. Kalau siapa lagu tu sebenarnya. Memang itu tanda dia. Tanya siapa-siapa kita. Tanda bobot dia ni. Buat tarikat tu lah. Semua kita duduk mana-mana pun. Rupanya bukan di Malaysia saja. Lambat tu seluruh dunia ada. Tengok dalam internet. Dan sebelum hari Malaysia ada duduk tempat lain dulu. Tanda tu. Tak boleh. Kalau siapa kita. Apa merah ulama tak benar dulu. Kira. Gitu Baik, sikit lagi. Nak ambil sikit lagi. Jadi tasyabuh ni tak boleh. Kena tahu lah. Kerana akhirnya kalau ada berlaku tasyabuh, dia akan jadi condong kepada ke arah ajaran itu. Itu tak sih. Baik, yang ketiga, melarang perkataan maupun perbuatan yang besar kemungkinan boleh membawa kepada syirik. Semuanya adalah dalam rangka saddu dzara'i. Kita nak jaga bahaya yang akan berlaku kepada tauhid, supaya tauhid itu sentiasa murni secara tahqiq. Itu tujuannya. Jadi syariat melarang semua sebab yang boleh membawa kepada syirik. Semuanya itu adalah rahmat bagi orang beriman, supaya mereka dapat mewujudkan hakikat mereka dicipta oleh Allah ni untuk pastikan ubudiyah. Allah cipta kita ni untuk ubudiyah, untuk sembah dia, untuk mengabdi. Jadi sesuatu yang boleh menghalang tujuan penciptaan kita, jangan kita buat. Kalau buat juga berdosa besar dan silap-silap hari bulan jadi kafir kita. Na'udzubillah min zalik. Gapo dia tujuan kita diciptakan untuk beribadat kepada Allah secara lahir dan secara batin, serta kita kena sempurnakan ibadat tersebut agar ia sempurna, supaya kita dapat kebahagiaan dan keberuntungan di hari akhirat. Dalil-dalil di atas perkara yang disebut. Kalau dia sebut tadi daripada awal tu, dalil dia kemukakan di sini. Banyaklah dalil dia. Itu kita bincang kemudian. Sebab tak kata bara'atul istilah ni satu istilah yang ulama guna. Kalau dia bincang di perkara awal ni, inilah poin-poin dia akan bincang akan datang. Begitulah. Okey, kita berhenti setakat tu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Ana sudah balik pada fungsi kita lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita buka kalau ada soalan. Ustaz, soalan nombor pertanyaan nombor 2 ni. Okey, nombor 2 ni. Muka surat pertama dah. Pertama faktor kedua ni membatasi ketergantungan hati hanya kepada Allah, berharap, takut. Ustaz ada bagi tahu tu tadi. Macam mana ada satu video yang disebar, video pendek. Dia kata kalau kita ni kata macam ni pihak kiri. Dia kata kalau ada seorang pelajar tu dia dapat sambung belajar ke universiti, kita pun kata masuk universiti tu insyaAllah lah, masuk universiti kan, cuba lah masa depan tu jatuh syirik dah kecek lah. Kita telah mengambil sifat Allah, tahu masa depan. Kita sudah mudah sikit. Okey, terima kasih. Jadi bagi anak lah, perkara itu percakapan biasa. Kita tidak letak makna dengan sebab masuk universiti. Mana kerana itu yang menjadi penentu bahagia terhadap masa hadapan kita tu. Ada tak ada orang beriktikad gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, perkataan begini kalau kita baca dalam kitab lah, ini kecek gini dia panggil percakapan biasa manusia. Sebab tu dia sebut sebagai hal ni dia panggil tafaul. Istilah tafaul ni mana sempurna baik. Biasanya orang panggil secara kehidupan biasa bila masuk universiti ni nak masuk universiti tu kena cerdik tu.
Mana bila masuk situ, kalau lepas itu cerah masa depan ni, maksudnya kita kata peluang kerja dari sudut itu. Bila orang cerdik dia dapat tempat dalam masyarakat. Tapi universiti itu salah satu platform dia sekadar itu, secara tafaul. Secara tafaul. Itu harapan kita, sekadar itu saja. Supaya kita kata lah. Supaya kita kata, makan obat ni. Makan obat ni. Dah orang sembuh dengan obat ni. Hot tu kata-kata biasa tu. Hot memang lah, hot molek kata insya-Allah. Tu moleknya. Nah, tapi kalau kata kita jadi syirik, ulama tak semudah tu. Tak semudah tu. Kalau dalam kitab fiqh kita duk ngaji pondok ni pun, mujo ada asal tu kata orang curi masuk. Tu pun syirik kecil tu. So kata doa tu perkara biasa. Sebab apa? Asal ni fungsi dia Allah buat untuk tu. Suara dia sensitif. Sebab tu dia tidur, dia tak kepala dia atas tanah tu, dia sensitif pada bunyi, getaran dan sebagainya. Adalah hikmat dia sepanjang lah. Tapi ada kelemahan dia. Kau baca dalam artikel tu, ada kelemahan dia. Kalau bunyi sesuatu kan, kalau dia dengar pun dia tahu, dia ralik dengan benda tu. Ada juga kalau sepanjang ada juga dia ralik. Bagaimana tidak jadi masalah tu. Walaupun kalau kita elok bercakap begitu, lebih baik. Tapi hal tu bagaimana sekadar tafsir sempurna baik. Sebab masuk universiti ni kira-kira dalam kehidupan dunia secara orang panggil hukum sebab musabab, kira-kiranya baik lah. Tapi selama mana ada universiti jadi tak baik, tak sesak sama mana. Pak Ana kata tak percaya pada Quran tu, orang jadi best student tu. Kalau tak percaya pada Quran tu, apa tu? Dia bukan rosak di universiti, dia rosak semasa di universiti, tetapi bukan kerana pensyarah, kerana mak saudara dia. Dia orang Kelantan, mak saudara dia duduk di Shah Alam, dia ngaji sana, dia rapat dengan mak saudara dia. Mak saudara dia menyesatkan dia. Sampaikan hari ni tak percaya pada Quran. Dia katakan, macam mana ustaz dia boleh percaya pada Quran 1000 tahun lebih. Dia tanya anak, dia tanya kita, dia pun pelik. Dia pelik pada kita, pelik dia pelik kita. No, betul panggil sesat. Cerdik yang kira lah, best student. Masa ngaji di SMIC, dia ngaji di SMIC dulu. Tak tahu nama boleh usir kenal, tak tahu. Kita sebut mula nama tu. Bagaimana itu tafaul saja, tidak jadi masalah. Begitulah. Itu secara tafaul. Satu lagi dia panggil tasya'um. Tasya'um ni mana sempurna buruk. Itu ulama lebih tekan tu lagi tak ada. Misalnya kalau tengok berita gini, ada orang nak mati, tengok buat tu Nabi tak benar. Itu memang amalan khurafat. Tali. Itu tasya'um dia panggil sempurna buruk. Supaya kadang-kadang boleh membawa pada syirik. Misalnya antara tasya'um yang berlaku di zaman rakyat, dia guna tiara, dia guna burung. Misalnya hak nak pergi nego ke ni, disebut dalam beberapa syarah, dia nak pergi nego kumpulan pedagang-pedagang ni, bila dia nak lepas kau bawa barang perniagaan dia ke Syam tu masuk Palestin dulu. Nak pergi nego tu berbulan-bulan pergi ke, dia buat satu upacara supaya mengelak daripada berlaku kecelakaan dalam perjalanan, supaya tidak dirompok oleh pelanu darat, macam-macam lah. Dia guna burung. Hak buat ni adalah kahanah, tutup bomo sama dia. Dengan cara dia pakai burung, ni dia sebut dalam syarah. Yang ni di Iran berlaku sampai hari ni. Anda tengok dalam internet. Dia guna burung lah. Burung kecil warna-warni, comel lah burung di Iran. Jadi dia pakai burung, tapi burung anda tahunya adalah burung merpati. Dia guna burung merpati, dia letak. Dia baca, dia jampi lah. Adalah baca dia lepas burung. Kalau burung terbang ke sebelah kanan, dia panggil tafaul. Molek tu. Tapi kalau burung terbang ke sebelah kiri, dia panggil tasya'um. Tak molek. Jadi, kena buat satu upacara supaya hak tak molek tadi jadi molek. Dia panggil upacara nak talak bala. Maka Tok Mama ni buat. Tok Mama buat ni boleh biti banyak. Tok Mama cari makan dia panggil. Tok Mama cari makan dia buat. Gak ahli korporat ni dia bayar mahal. Semua orang pergi maya ajak tempat korporat ke, saya nak kata 500 ya. Itu email. Kalau maya biasa ni 100.5 gitu ya. Kalau korporat kada 1000 dia boleh beli korporat. Tu pun begitulah juga. Tu zaman tu berlaku, dia panggil tasya'um. Dan dia ada upacara tolak bala. Upacara itulah sebenarnya dia buat, dibayar pada bomoh tu. Okey, ada soalan lagi itulah. Tak. Kan saya nak lagi pada tadi. Bila masuk Cina, dia jadi
Dia asalnya sebab asalnya masa mula-mula Nabi meninggal ada orang tua Sayyidina Ali. Dia begini ya. Hak ni puasanya Maulana aku kita apalah yang sebut acak kali. Cuma peringat je gini. Dia dulu Syiah ni, maksud Syiah tu sendiri dulu pada mereka awalnya dia berkait dengan politik. Bahkan kalimah Syiah sendiri itu dia Quran guna dengan maksud kumpulan. Dengan maksud Syiah ni mana kumpulan. Jadi zaman tu bila Nabi wafat, keluarga Nabi lah, dia kita sebut Bani Hashim tu, mereka ni calonkan Sayyidina Ali. Jadi pokok Ansar ni dia ada calon dia. Pokok ni muka kabilah tu ramah. Semua tu ada jasa belaka dalam agama tu. Masing-masing sebutlah kita sepatutnya berkongsi, tak apa. Mana jawatan Perdana Menteri tu, kalau kita kata di Malaysia, jawatan ketua pemerintah Khalifah Rasulullah ni 3 orang, 4 orang, tak apa. Masing-masing pegang jawatan pemimpin tertinggi. Sebab masing-masing kaum ni ada sumbangan besar semua pada agama. Begitu cerita dia. Jadi kumpulan hak sokong Sayyidina Ali dia panggil Syiatu Ali. Syiah Ali lah. Hak tu bab politik semata-mata. Tak ada lagi akidah-akidah hak sesat. Tu dia panggil Syiah Mufaddilah. Dan istilah ulama dia panggil Syiah Mufaddilah. Hak ni tak ada masalah. Dia bermulanya selepas. Kebanyakan ulama kata ketaranya timbul gerakan ni adalah di zaman Sayyidina Ali. Oh ni ketara. Setengah kata dak. Zaman Sayyidina Osman tu ada dah. Dan lebih terima zaman Sayyidina Osman tu ada dah digerakkan ni. Dia panggil gerakan Abdullah bin Sabah. Jadi di tengah-tengah masyarakat Madinah tu, cara dia guna modus operandi dianya, bagaimana kita nak merosakkan hubungan sahabat dengan dia mengangkat sebahagian, dia menjatuhkan sebahagian. Jadi siapa yang kita nak angkat? Dan siapa yang kita nak jatuhkan? Dia kata umat Islam ni, kita kena mainkan perasaan umat Islam, kita angkat keluarga Rasulullah. Kalau kita panggil Ahlul Bait, lah ni lebih terkenal dengan Habib. Allah. Jamak dia Habaib, dia panggil. Kalau dulu tak guna istilah itu, dia guna istilah Ahlul Bait, keluarga Rasulullah. Dia angkat. Siapa dia keluarga Rasulullah yang paling menonjol? Tak ada. Masa tu Sayyidina Hasan Husain tak ada pengaruh apa. Budak-budak kecil lagi. Sayyidina Husain Hasan tak boleh. Nak angkat pun tak boleh tu. Angkat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni menantu Rasulullah. Sepupu lagi. Sahabat nombor 4. Angkat. Dia angkat tu. Tinggilah kelebihan begini-begini sebut. Mereka awal tak ada lagi akidah berkait dengan Sayyidina Ali. Bila dia bermula kata Sayyidina Ali ni imam, dilantik oleh Allah. Di situlah baru dia banyak doktrin-doktrin yang berkait dengan akidah dia letak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni Tuhan tak akan mati. Baik, jadi dalam masa yang sama dia akan cerita keburukan sahabat. Mana angkat keluarga Rasulullah, jatuh ke sahabat. Di situlah bermula ulama kata Rafidah. Maknanya Rafidah ni makna melampau dari sudut mengangkat keluarga Rasulullah sampai ke peringkat hulu. Kita dah bincang ni. Dan menjatuh ke sahabat sampai peringkat mengkafir ke sahabat. Kecuali beberapa orang yang boleh dibilang dengan jari. Situ bermula. Jadi makna zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar tak muncul lagi. Tak muncul lagi hakikatnya. Kita terima itulah. Waktu kebanyakan ulama terima. Zaman Sayyidina Uthman. Sebab Sayyidina Uthman ni lembut, dia boleh guna. Lepas tu satu lagi, masyarakat Islam sudah semakin meluas. Dan adalah sudut-sudut kelemahan Sayyidina Uthman tu terlalu lembut misalnya. Itu antara yang disebut oleh ulama. Jadi situ mulanya, situlah mula orang panggil gerakan Abdullah bin Sabah. Dia 7 perkara. Dia akidah dia buat. Pertama sekali, imam dilantik oleh Allah. Bukan manusia lantik. Maknanya melalui wahyu. Yang kedua, isu raja'ah apa semua tu. Pada Sayyidina Ali ni, wakil Tuhan, macam-macam sebut 7 perkara. Ada buku. Buku saya pakai kecil lah buku tu. Tajuk buku tu Ibn Sabah, Hakikatun la khayaliyah. Abdullah bin Sabah adalah realiti, bukan khayalan. Dia bincang situ. Asah Ibn Sabah. Jadi ketujuh-tujuh ataupun setengah ulama kata 9 doktrin agama yang dibuat oleh Ibn Sabah tu semua ada dalam Syiah Imam 12 kali ni. Ada belakang tu. Sebab tu lah, bila persamaan itulah ulama kata itulah pengasas dia. Dia tak ada khilaf tu. Abdullah bin Sabah ni Yahudi.
Jadi dalam kitab-kitab baru anak baca ni, jadi macam mana tak Allah bersahabat? Dia tidak khija. Dia boleh ramu seluruh Mekah. Mekah tu tidak sebut Madinah. Dia boleh pergi ke Kufah, Basrah, ke kawasan Iraq, habis licin dia pergi. Mana tempat dia boleh pergi. Duk ramu, duk pusing tu lah. Di zaman Sayyidina Osman dia duk pusing tu. Pergi ke Mesir. Di Madinah dia tak berjaya. Dia boleh mempengaruhi masyarakat di Iraq. Beberapa tempat di Kufah, pusat dia dikatakan qalbul Syiah, jantung Syiah di situ. Di Mesir dia boleh pengaruhi. Macam mana dia boleh ada duit? Nak berjalan dia perlu duit. Dia boleh sebab itulah ulama kita kata kemungkinan besar payah kita nak tolak dia ni ada orang support dia. Siapa dia support dia? Sebab dia bukan seorang tu. Dia ada kumpulan dia. Tapi dia kepala. Tak silap ananya dia ambil masa berbelas tahun nak bina karakter dia. Dia masyarakat Islam Timur, dia ni orang soleh, dia masuk dalam masyarakat Islam. Bila orang Timur dia orang soleh, siapa mereka dia mengajar agama. Selepas tu dia masuk sikit-sikit. Itu bahaya pun. Jadi gitu. Jadi bermula dia ni jelasnya zaman Sayyidina Ali. Tapi zaman Sayyidina Osman pun ada dah gerakan Abdullah bin Sabah. Bapa ulama kita dia serupa dengan dia tu. Serupa Syiah ni dia mengasah sebab ajar dia bawa tu ada berlaku. Kalau Syiah Imam 12 ni komplit ada hak dia ajar. Raja'ah misalnya. Raja'ah tu dia juga. Taqiyah dia juga. Enggak taqiyah ni semua Syiah tak ada Syiah kalau tak ada taqiyah tu. Begitulah lebih kurang. Buku ni kalau ada itu cuma molek benar lah. Ibnu Sabah Waqi'ah la khayaliyah. Ibnu Sabah ni adalah realiti bukan khayalan.